Kita tak pernah plan yang kita akan tinggalkan anak kita sebegitu. Kita tak pernah plan sebenarnya apa akan jadi pada diri kita. Lepas pray, diorang akan tanya, bila mama balik, bila. And anak lelaki Akif cakap apa? Akif tak ready nak hilang mama. Pernahkah anda terfikir tiba-tiba diri anda dijangkiti COVID-19, nafas tiba-tiba sesak, dunia hampir gelap dan anda dikejarkan ke unit kecemasan hospital. Sehari anda mendiami ICU, keadaan anda semakin parah dan kemudiannya anda tahu tiba-tiba anda kena koma selama 12 hari. Kalau kita tengok, inilah realiti yang terpaksa ditempuhi oleh Farhana Amira, seorang ibu tunggal yang mempunyai 2 cahaya mata, apabila virus yang digeruni oleh bukan sahaja pada Mira saja tapi pada kita menyerang tubuhnya. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Juliana Ramli. Borak Bibir Merah kali ini membawa tajuk Koma 12 hari kerana COVID-19 ibarat mati hidup semula. Kita akan bersama dengan salah seorang individu yang melalui detik paling mengerikan dalam hidupnya, iaitu Farhana Amira atau kita lebih mesra panggil Mira. Dia akan berkongsi pengalaman beliau bertarung dengan nyawa dek virus pembunuh itu. Dan saya dimaklumkan bahawa Mira telah pun bersedia. Jadi Mira, hello Mira. Mira dengar ya? Hello, apa khabar Mira? Dengar. Khabar baik, Alhamdulillah, getting better. Okay, good. Okay, Mira, macam mana pula dengan anak-anak? Semua okay? Alhamdulillah semua okey. Happy semua. Sebab Semua saya dah happy? balik kan. Alhamdulillah. Happy semua sebab diorang semua duduk apa dia? dengan Mira Sorry? sekarang? Diorang duduk dengan Mira, but currently Mira memang duduk dengan mama sebab condition masih lagi recovering, sebabkan ada certain daripada pergerakan Mira masih lagi terhad. Jadi takut kalau duduk sendiri collapse ke tak ada orang kan. At least kalau kat rumah mama abah semua ada. Alhamdulillah. Itulah kita katakan keluarga kena support kita dalam waktu-waktu sebegini. Betul. Sebab apa, kalau tanpa mereka tak adalah kita. Okey, Mira. Betul. Ju ada soalan ini yang ditanyakan. Mira, Ju difahamkan Mira dimasukkan ke hospital pada 14 April. Betul. Jadi boleh Mira ceritakan bagaimana permulaan Mira dijangkiti dengan COVID-19 itu? Okey, pada 14 hari bulan 4, Mira memang ada childhood disease, which means Mira memang ada asma daripada kecil. Tetapi asma Mira tak aktif. So nak dikatakan pada 14 hari bulan tu suddenly Mira semput. Semput yang memang teruk, memang dengan mucus, memang terasa sesak dekat dada lah. So terus pergi ke klinik. Masa pergi ke klinik tu, kalau ikutkan klinik memang tak digalakkan berikan nebulizer kepada pesakit sebab takut dia akan jadi salah satu penyebaran lah untuk COVID-19. So masa tu memang tak expect pasal COVID langsung, sebab Mira punya expectation masa tu hanya pada sesak nafas saja. Maksudnya macam kena attack biasa every year lah. Sebab Mira selalu kalau setiap tahun, kalau attack pun dalam sekali 2 je. So Mira ni kan normal attack. So pergi kat klinik hari tu, so dia bagi Mira ubat dos yang paling tinggi. Sebab sebelum 14 hari bulan, 11 hari bulan Mira ada pergi sekali. Tapi dia bagi nebulizer yang normal nebulizer. So 14 tu kira kali kedua Mira pergi. Tapi memang tidak ada PCR test dibuat lah. Sebab pergi untuk asma sahaja. So masa bila diorang dah bagi nebulizer, doktor pelik masih lagi tak okey. And then chest still tak recover. And then memang masa dia check dada pun memang dia dengar, memang kita rasa dada tu ketat sangat. Pernafasan tu, pernafasan. So memang dia terus kata memang nak kena pergi refer to hospital. Terus call ambulans daripada hospital Selayang. So dalam pukul 12 macam tu ambulans sampai, terus pick up, terus pergi ke ward emergency yellow zone dulu. Masa tu Mira dah on nose oxygen. Tapi nose oxygen pun tak dapat nak bantu. So di ward di zone kuning, diorang ada buat PCR test yang pertama di situ. After PCR test, within 15 minutes macam tu, diorang dah kata Puan Farhana, kita pergi terus ke zon merah. Masa tu memang Mira dah tak boleh nak cakap, susah nak bercakap dan susah nak bernafas. Terus bawa ke zon merah, itu belum ICU lagi, masih lagi emergency ward.
Okay, so masa tu hanya ditidurkan sahaja. Masa tu PCR test belum keluar lagi. Okey, So okey. PCR test keluar pada 15 hari bulan keesokan harinya, Keesokan, dan masa okey. tu Mira dah dipindahkan kepada ICU biasa saja, the normal ICU. Tetapi PCR pertama negatif. Oh, PCR Yes, pertama so negatif. betul. Jadi kalau nak tahu pasal varian yang baru, itulah salah satu dia punya sign. Sebab varian yang baru ni manipulate, dia akan manipulate the Sel result ke of dalam badan PCR. kita. Itu dia akan manipulate dia punya result. Itu yang pertama lah. Oh, ini Ah ah. sesuatu yang baru sebenarnya. Sebab apa, selalunya bila kita buat PCR test, kita akan tahu keputusan kita positif ataupun negatif. Tetapi untuk kes Mira kali ni yang difahamkan adalah Mira punya keputusan PCR adalah negatif. Jadi bilakah waktunya Mira tahu yang Mira positif? Okey. Pada 15 hari bulan, bila PCR test yang pertama tu keluar negatif, diorang terus bagi tahu parents Mira lah. So masa tu agak tidak puas, doktor tak puas hati sebab dia kata based on pada X-ray punya result, memang lungs punya view sangat tak cantik, all white colour. So masa tu diorang decide untuk buat PCR test yang kali kedua while Mira tengah tidur. Semasa Mira tidur. Jadi diorang buat PCR test yang kedua. So PCR test yang kedua tu result dia keluar pada 16, the next day, 16 hari bulan waktu subuh. Betul-betul masa mama dengan abah baru habis solat subuh, the hospital call and then bagi tahu katanya Mira memang confirm positif COVID. And masa tu Mira dah berada dalam keadaan miarap dan dah telah dipindahkan ke ICU burn unit. Masa tu Mira dah meniarap and keadaan terus turning to critical state. And masa tu life chances Mira adalah 50-50. Jadi Mira, Judi fahamkan yang Mira berada di hospital dah 15 hari. Tapi Mira dikomakan ataupun ditidurkan selama 12 hari. Jadi bila Mira dah sedar tu, apa perkara pertama yang Mira fikirkan dan macam mana keadaan tubuh Mira selepas itu? Masa Mira awake, Mira bangun, Mira sedar pada 27 hari bulan pagi dan pukul 4 pagi. Masa tu sebenarnya kalau ikutkan sedar dalam keadaan mamai. Sebab Mira tak selesa dengan tube di mulut. Sebab masa tu memang doktor dah kurangkan ubat, which is Mira akan memang anytime Mira akan sedar. So masa 27 hari bulan Mira dah bangun tu, Mira vomited. Lepas tu Mira accidentally tertarik tube di mulut yang ada dua tube tu. So masa Mira tarik tube tu sepatutnya jangkaan untuk cabut tube tu adalah pada 28 hari bulan, the next day. Tapi disebabkan Mira dah accidentally cabut, masa tu ada kecederaan kecil pada Mira punya vocal cord. Actually hari ni Mira baru hari ke-10 Mira dapat suara yang bulat macam ni. Kalau tidak sebelum ni Mira whispering, berbisik. So lepas Mira cabut tu, Mira terus collapse kat tepi katil. So masa nurse yang pakai PPE masuk, the first orang check adalah pernafasan. Takut Mira terus macam breathing out kan, takut Mira punya terus oxygen level turun. Tapi alhamdulillah tak jadi benda tu. Mira boleh breathing like normal, Mira boleh bernafas semua, cuma macam chest tu a bit tight lagi lah. Tapi masa tu pun COVID masih lagi positif lah. Okey. Jadi kalau Mira, maafkan saya kalau nak tanya soalan ni. Jadi Mira punya keadaan bila terjadi yang seperti itu, ada Mira terfikir tak? Adakah ianya rasa ibarat seperti mati hidup semula? Betul. Tapi jujur saya pun terfikir. Masa yang saya sedar, perkara pertama yang saya fikir adalah anak-anak. Mana anak-anak sekarang ni? Sebab saya tak tahu, saya tak sedar saya tidur berapa lama. Saya tak tahu masa tu bulan puasa. Saya rasa macam saya tidur sekejap. Tapi badan saya memang sakit sebab bila kita dah meniarap lama, diorang menelentangkan kita semula, memang badan rasa bruise banyak, dengan blister lagi yang melecet dekat dahi, kat dagu. So masa first saya bangun tu, saya terus tanya kat nurse, berapa lama saya tidur, saya cakap tu. So dia kata dekat 2 minggu. So masa tu saya rasa macam
Masa tu saya rasa macam kalau tak ada, kalau tiba-tiba collapse while coma, what will happen to the kids, my kids lah. Itu je saya fikir, itu je yang Mira fikir. Lepas sebab Mira masa tu Mira tak tahu, Mira masih lagi tak tahu yang Mira dekat ICU pasal COVID. Mira tak tahu langsung. Mira nampak nurse pakai PPE, Mira ingatkan itu adalah SOP mereka bila jumpa pesakit. Mira tak expect yang pasal COVID. So bila Mira dah sedar pada pukul 4 pagi, first word yang Mira minta adalah Mira nak setitis air. Itu je Mira tahu. Sebab Mira rasa Doktor masa tu bagi tak waktu tu Mira? Setahu tak saya bagi lah, sebab kalau patient macam tu memang doktor takkan bagi. Jadi kalau keadaan Mira waktu tu macam mana? tidak, memang doktor tak bagi sebab dia kata bila diorang takut bila diorang bagi air, diorang takut akan ada infection pada kita punya lungs. So diorang kena pantau saya dulu untuk 1 hari. So diorang hanya on drip sajalah. So memang tak dapat air. Saya dapat air pada hari yang sama tapi malam. Saya dapat air dalam tube kecil. Oh, sikit saja. Okey Mira. Dia kita tekan sendiri air tu. Oh. So, Jadi Mira, tapi saya tak telankan air tu. Saya just letak kat bibir saja. Dia bahagian bibir saja. Bibir je sebab masa kecederaan kecil tu dia menyebabkan saya tersepul. Kalau saya cuba setitis air kat mulut dekat dalam. Lepas tu saya tersedak. Tak boleh. Oh, itulah yang bahayanya. Okey Mira, Betul. bila Mira dalam keadaan koma, Mira sedar. Jadi macam mana dengan anak-anak Mira waktu tu? Apa yang Mira fikirkan tentang mereka? Yalah, selepas 12 hari kita tak tahu sebenarnya keadaan 12 hari tu kita di mana. Sebab kalau inilah ya terjadi, Mira memang tak ingat apa-apa waktu Mira koma dulu. Maaf saya tanya soalan ni mungkin agak pelik, tapi Mira memang tak ingat apa-apa sewaktu Mira koma. Tak. Langsung ya? Tak ingat langsung. Tak ada. Jadi bila Mira sedar, perkara pertama yang Mira bagi tahu kat Ju tadi adalah Mira terus teringatkan anak-anak. Jadi Betul. sebenarnya apa yang Mira fikirkan tentang mereka? Sebab Mira fikir pada 14 hari bulan kan Mira pergi klinik dengan diorang kan. Jadi Mira minta tolong mak angkat Mira untuk fetch diorang dahulu. So masa tu Mira tak ingat whether Mira ada call mama ke, ada call abah. So first thing yang Mira fikir, lepas saja nurse cerita kat Mira satu persatu yang Mira memang positif COVID, memang terus terfikir yang anak-anak macam mana sebab diorang adalah close contact. Lagi-lagi anak perempuan Mira memang yang tidur satu bantal semua. Jadi benda tu yang first Mira fikir, macam mana kalau PCR test diorang buat. Info Mira saya last pinggan datang kat hospital, langsung tak ada apa-apa. Jadi memang benda tu jadi tanya-tanya sampai Mira move ke ward yang biasa. Jadi waktu Mira di hospital, bagaimana, mungkin ada video call, mungkin dihubungkan bersama dengan Mira walaupun Mira koma ataupun sebelumnya ataupun selepasnya? Tak. Sekejap je lah. I teringat balik momen kan sedih sekejap. Sekejap. Hari-hari lah diorang tanya I. Dia akan tanya my mom, Nini, mama bila bangun? Bila mama nak balik? And then yang I tahu daripada cikgu sekolah. Sebab masa Mira koma pun Ju, Mira kita memang I tak ada phone. Phone memang dekat my mom. So memang tak ada video call, tak ada apa. So diorang tak boleh yang I tahu penyelia di dalam ICU yang update gambar I dekat my mom. Tapi diorang tak boleh masuk dalam bilik kaca tu. Betul. Hanya nurse yang wearing PPE saja yang boleh enter the room. So hari-hari anak I mesti akan cakap, akan tanya lagi-lagi lepas solat lah. Lepas pray, diorang akan tanya, bila mama balik? Bila? And anak lelaki I cakap apa? Akif tak ready nak hilang mama. And then kalau kat sekolah pun bila I dapat my phone, the ustazah sekolah agama cakap kat I,
Zara nangis. And then saya tak tahu kenapa dia nangis. Saudara kata. So bila saya tanya, and then dia kata mama kat hospital. Dia kata mama tak bangun. Sebab whenever I masuk hospital, memang I tahu I need to be strong for them. I kena kuat untuk orang. Yeah. Sorry, It's okay Mira. Because we are as a mother, kita faham bila situasinya kita tak jangka. Benda ni kita tak pernah plan. Kita tak pernah plan kita akan terjadinya benda-benda isu macam ni. Kita tak pernah plan yang kita akan tinggalkan anak kita sebegitu. Kita tak pernah plan sebenarnya apa akan jadi pada diri kita. Sebab bila terjadinya isu sebegini pada Mira, sebenarnya buat saya terfikir, Mira, jikalau isu ni jadi pada diri saya, apa akan terjadi pada anak-anak saya? Apa akan terjadi kepada keluarga saya dan sebagainya. Jadi ianya sebenarnya memberikan satu impact di mana bila kita tak nampak benda yang akan terjadi, kan? Betul. Masa tu Ju, bila I fikir Ju, 14 hari bulan I hanya fikir tidur sebab ke asma je. Tak terfikir koma, tak terfikir kalau kata tak jumpa diorang macam mana. I terus masa sedar tu I terus terdetik sebab benda semua I belum tak plan apa-apa. Even masa I tidur pun, I punya phone I tak bagi my password dekat my mum. Zero. Kalau kata Nobody knows. Koma, no one know that I'm in hospital. Office pun tak tahu. So luckily my adik perempuan remember the password, and my mum dapat full access of the phone. So everything updated dekat phone I. So everyone memang macam I memang tak boleh nak cakap, tak tahu macam nak terima kasih dekat semua orang yang keep going doakan I. Jujur cakap dengan you Ju. Dan daripada I tidur tu, I dengar clear orang baca Yasin. Alhamdulillah. Itu yang buat I rasa lagi kuat. Bila I bangun, I fikir kekuatan daripada family I, kekuatan daripada orang sekeliling I, yang buat I kuat nak teruskan fight benda tu tau. And then dengan anak-anak, bila mama cakap, bila I dapat phone, first yang diorang video call is anak I, anak lelaki I. Mama, bila mama nak balik, kita orang rindu, kita orang. Sebab suara I paling bising kat rumah. I balik cakap kat rumah. So bila tak ada, I boleh nampak dekat situ. I boleh nampak. Bila tak ada, they're gonna miss you so much. Jadi macam mana keadaan Mira sekarang ni? Kesan selepas COVID-19 tu macam mana? Dari itu kita tanya. Dan macam mana pula keadaan mental Mira? Actually mental, alhamdulillah, I'm very positive person. Kalau kata mental, alhamdulillah Mira okay. Sebab anak-anak semua ada, mama, abah semua ada. Tapi kalau kata based on pada stamina pada kita punya badan, actually I'm quite frustrated because I'm not like previous one. I dah tak boleh. This COVID already changed myself 360 actually. I dah tak boleh nak ke hulu ke hilir macam dulu. I dah tak boleh aktif macam dulu. I tak boleh nak even 15 step pun I dah mengah. Makan pun I dah mengah. Even sampai hari ni pun I tak boleh pegang pen. I boleh pegang dalam 10 minit je. Lepas tu I rasa my nerve system dekat tangan rasa lebih macam lenguh. Dan sampai hari ni Kaju, pukul 3-4 pagi mesti I terjaga. Sebab I macam ada orang nak ambil darah lagi. Darah kat oksigen. Itu kesan dia. Maknanya kita, yelah macam kalau saya lah kan Mira, kalau saya duduk hospital 3 hari atau 4 hari 3 malam pun, saya boleh terbawa-bawa balik kat rumah. Saya terbangun pukul 3-4 pagi. Bayangkan Mira yang memang stay dekat sana berbelas hari. Kemudian bila balik ke rumah, maknanya macam salah satu kesan psikologi pada diri kita. Sebab dalam badan kita tu dia macam dia wake up sendiri. Ada orang nak ambil darah aku ke? Ada orang nak ambil temperature aku ke? Ada orang nak ambil ni. Masih ada lagi kesan dia Mira sampai sekarang Mira? Ya, Mira punya tangan belah kanan mesti macam macam dia macam rasa kita dah get ready nak bagi tangan kita untuk ambil darah.
Macam tu lah yang Mira rasa. Betul. So setiap kali pukul 4 pagi tu Mira macam struggle untuk tidur balik. And then sekarang ni dengan on steroid, Mira on ubat cair darah lagi. So the kesan ubat tu pun salah satu juga tu yang buat Mira macam susah nak tidur. Mira kadang-kadang badan macam tangan Mira still shaking. Mira tak boleh nak unbutton button baju ataupun nak buka penutup botol pun tak boleh lagi. Sebab So tak kuat. dia jadi tak kuat. Tak kuat. Even tangan I pun menggeletar lagi sampai sekarang. Astagfirullahaladzim. Jadi Mira ada melakukan apa-apa fisiologi fisioterapi Mira dan sebagainya? sebab Mira memang ada exercise sendiri kat rumah. So sekarang ni Mira dah start slow walk. So alhamdulillah it's getting better actually. Cumanya tak boleh lah nak lari lagi tak boleh lah. Cuma memang Mira banyak berjalan sebab kalau Mira tak jalan Mira punya daripada bahagian peha ke lutut, kalau Mira tak ada move, Mira akan rasa macam bahagian tu kebas, macam paralyzed. On that Mira tekan pun Mira tak rasa apa-apa. Okey Mira boleh tak ceritakan sikit mungkin pada Ju dan juga penonton yang menonton kita, macam mana pengalaman tentang para petugas dekat hospital? Apa yang Mira nampak, apa yang Mira lalui bersama dengan mereka? They are very, very positive person. Seriously. All the frontliners, all the doctors, I'm so happy actually. Sebab tidak ada satu orang yang enter the classroom dengan muka yang sedih ataupun muka yang penat. Tidak. Walaupun saya nampak titik-titik pelur kat dalam PPE diorang. Sebab masa tu bulan puasa kan, sebenarnya dia tired sebenarnya. Sebab ada yang masuk kerja 24 jam, ada yang masuk tak cuti dekat 2 bulan, tak cuti bekerja setiap hari. So bila diorang masuk memang kita nampak diorang punya effort, usaha diorang nak bantu kita sebab bukan senang nak bantu patient yang berbadan besar macam saya satu. And then bukan senang juga untuk diorang masuk sekejap dengan bila diorang keluar, diorang akan take out the PPE. Dan bila diorang masuk, diorang kena pakai balik. So benda tu pun sebenarnya susah untuk diorang. Tapi tak ada satu raut wajah diorang pun yang saya nampak susah, tak ada. Masuk saja muka diorang mesti senyum kat saya. Even kat dalam tu bila saya boring, diorang akan pasang TV, diorang akan bagi saya makan swab. Sebab doktor bila diorang and then bila diorang nampak improvement, they reward me something. So dia kata, okay hari ni Farhana, saya nak belanja awak. Doktor kat speaker dia akan cakap, saya nak belanja awak. Hari ni saya belanja awak untuk TV. Awak tengok apa saja news hari ni. So dia pasang TV. So on that day baru saya tahu hari ni puasa yang keberapa, dah berapa akhir bulan. So I'm so lucky. Actually I'm so happy bila berita tentang orang tahu. Sebab bila diorang, sebab dalam tu diorang pakai PPE, I tak kenal. I tak tahu muka diorang macam mana. I tak ingat. Walaupun lepas dia keluar, I still tak ingat diorang punya nama apa. Tapi sejak cerita di IG, I tu orang tahu. Viral. Alhamdulillah. Alhamdulillah all the nurse yang jaga I dapat jumpa balik. They are repost. And then diorang terus DM, awak ingat tak? Saya yang tolong pasang TV, saya yang tolong sebab ada satu nurse tu dia jaga I sampai hari yang terakhir I dekat ICU berunit untuk move ke ward yang normal. Dia teman I dekat 3 jam sampai pukul 6.30 petang. Dia mandikan I, dia bersihkan I semua. Sampai pukul 6.30 sebelum buka puasa. Kita kena berterima kasih. Seriously. Kita kena berterima kasih kepada mereka sebab apa? Mereka memang adalah salah satu frontliner yang betul-betul jaga kita sebab orang tak nampak. Macam saya nak kata betul. Ada segelintir masyarakat kita yang masih degil, masih pentingkan diri dalam hal melibatkan COVID-19. Ada yang macam Mira terpengaruh dengan hasutan dekat media sosial. Sampai anggap COVID-19 ni macam tipu je. Jadi Mira rasa macam mana? Sebab Mira dah merasai sendiri. Inilah waktunya Mira untuk Mira bagi tahu kepada mereka sebenarnya COVID-19 ni ada. Tapi kenapa anda terpengaruh dengan hasutan-hasutan media? Macam ni lah, apa yang Mira beritahu kat semua rakyat, to all people here, penonton, pada orang di luar sana, all Malaysian, whole world, korang jangan terpedaya dengan all the
berita-berita daripada WhatsApp, people talking about benda ni propaganda, benda ni is just a conspiracy, benda ni is create by human. No, seriously, no, it's real guys. COVID ni once you dah kena, you takkan boleh nak lari dah. You kena hadap benda ni and it will change yourself 360. Bukan tak sakit. And it's not like COVID ni batuk ke semua, tak. Once you dah kena, dia akan affect you punya lungs, dia akan affect you akan susah bernafas. It's real guys, tolong benda ni jangan buat main-main. Kalau kata sekarang ni korang pakai single protection, single precautions, please double up everything. Kalau kata keluar pergi dekat-dekat pun, balik mandi terus sanitize everything. And satu lagi Mira macam nak pesan satu hal pada all the parents, korang kalau bawa ada anak kecil tolonglah, tak payahlah bawa keluar. Sebab korang bayangkan kalau baby kena, korang sendiri tak sanggup nak tengok baby kena PCR test. Betul. Kita sendiri pun sakit, kita sendiri pun rasa perik nak masuk benda tu kat dalam hidung. Korang bayangkan terbalikkan kalau baby pula yang kena. Sebab Mira nampak kadang-kadang ada certain parents, diorang masih lagi bawa anak-anak keluar tanpa mask, sebab diorang pakai tapi anak-anak tak pakai. Betul. So apa yang korang fikir? Korang fikir anak-anak tak kena ke? Anak-anak akan kena. Lagi-lagi sekarang ni, korang kena tahu, korang kena sedar, this COVID is not like daripada pegang-pegang semua benda, tak. Now it's already changed to airborne. You bercakap pun boleh kena. You berlari, you punya air daripada badan tu pun boleh spread kat orang. So korang, yes, everything surrounding kita. So please guys, tolong fikir. So, korang bantu diri korang, korang akan bantu orang lain, korang akan bantu all the frontliners juga. Betul. Sekarang ni korang kena fikir, the hospital pun dah tak cukup. Even Mira kat Selayang hari tu, ward yang Mira duduk dekat ward 9, sepatutnya dia ada ward normal. Tetapi disebabkan 2 patient positif COVID, the ward yang normal tu telah changing to the COVID punya patient punya ward. Bayangkan ward normal pun dah changes to the COVID patient, and takkan kita nak duduk diam and macam tu. So please, kalau ada mask pakai, double up all the things. So tolong fikir orang lain, tolong fikir orang keluarga kita, orang-orang yang kita sayang. Betul. Itu je. Terima kasih Mira di atas perkongsian Mira. Okey, baiklah kepada anda semua, Borak Bibi Mira dengan tajuk Koma 12 hari kerana COVID-19 ibarat mati hidup semula dah pun berakhir di sini. Dan kepada Mira, kami di Sinar Plus mendoakan kesembuhan sepenuhnya kepada Mira. Jadi kita harap semua ahli keluarga Mira kekal sihat dan bersama dalam menghadapi situasi yang kita tengah hadapi sekarang ini. Dan kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi. Mira juga sudi berkongsi kisah ini bersama dengan Borak Bibir Merah. Semoga ia menjadi teladan kepada saya dan semua orang yang menonton sekarang. Jadi kepada anda semua, ingat, COVID-19 ni dia tak mengenal siapa. Kadang-kadang mungkin di sebelah kita, kadang-kadang mungkin kita tak tahu, mungkin ahli keluarga kita, mungkin rakan sekerja kita. Jadi kita kena pastikan kita patuhi SOP yang ada, pastikan kita ikut SOP yang telah dikeluarkan pihak berkuasa, jaga kebersihan kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jadi pada anda yang menonton, saya harap jangan lupa juga untuk like kita, subscribe kita, share CD kita iaitu Borak Bibir Merah ini, dan subscribe ke semua platform Sinar Plus. Dan saya Juliana Ramli, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.